Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Macam manalah Sanusi nak mahu dilantik sebagai Ketua Perikatan Nasional? Macam manalah nak mengharapkan Sanusi nak jadi Perdana Menteri? Kalau ini pula yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila tiada idea cari hasil untuk negeri Kedah, tiba-tiba pula Pulau Pinang diungkitnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ditulis oleh Norman Rezwan, beliau kata, orang naik ke bulan, pakai kereta lembu, tiada idea cari hasil negeri, Pulau Pinang diungkitnya. Tidak pernah dalam sejarah Malaysia selepas merdeka, seorang menteri besar Kedah mengungkit dan menuntut Pulau Pinang. Inilah menteri besar paling koman dalam sejarah pentadbiran Kedah. Bayangkan kalau semua pun menjadi seperti menteri besar Kedah ini. Apalagi negeri yang akan dituntut, dan dituntut. Silap-silap hari bulan, Melaka akan tuntut semua negeri-negeri yang ada di Malaysia kerana pernah berada di bawah jajahan Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pulau Pinang bukan milik Kedah pada masa ini. Itu fakta, boleh Google. Walaupun secara sejarah ia memang berasal daripada Kedah. Telah kerajaan jelaskan fakta-fakta mengenai sejarah Pulau Pinang. Berulang kali, tetapi berulang kali juga Sanusi mengungkit. Isunya sekarang, kenapa ia berlaku? Adakah Sanusi sebodoh itu tidak membaca fakta sejarah dan proses perundangan? Tidak. Tetapi dia tahu penyokongnya yang mudah diperbodohkan, seperti katanya sendiri, hang bodoh. Sanusi membangkitkan tuntutan hanya untuk tujuan emosi politik. Dia tahu isu ini boleh menaikkan emosi sentimen emosi orang Kedah. Seperti saya ulas mengenai strategi politik, kempen menggunakan sentuhan emosi adalah strategi yang paling berkesan. Dengan menyentuh emosi orang Melayu, ia sangat berkesan untuk mengukuhkan sokongan politik dan menonjolkan dirinya, Sanusi, dengan imej kononnya memperjuangkan hak Kedah. Dalam politik, isu ini digunakan untuk mobilisasi sokongan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tiada apa yang boleh dibanggakan tentang Sanusi. Dia hanya kerap main isu retorik seperti sejarah Pulau Pinang yang diulang berkali-kali berbanding dasar ekonomi yang konkret. Bak kata orang Kedah, begitu banyak projek-projek yang dijanjikannya gagal. Bila gagal, mudah sahaja jawapannya. Saya tukang baca sahaja. Saya pula melihat beliau lebih kuat berpolitik daripada mentadbir. Itulah perangai liciknya Sanusi untuk mengalihkan isu kegagalan hampir 10 tahun menguruskan negeri Kedah. Pentadbiran Sanusi hanya kuat dari segi retorik dan politik, tetapi sangat lemah dalam pelaksanaan projek ekonomi dan keperluan asas untuk rakyat Kedah atau rakyat Walaun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakyat Kedah masih sokong beliau bukan kerana projek berjaya. Ini tetapi kerana sentimen dan identiti politik. Sungguh kasihan. Dengan rakyat Kedah mudah sangat dikotak-katikkan dengan isu Pulau Pinang. Bagus Sanusi ini dilantik menjadi Menteri Tuntutan Tanah Melayu. Suruh dia tuntut sekali Patani, Yala, Singapura, Pulau Batu Putih dan lain-lain. Bak kata Kevin, orang naik ke bulan, kamu masih pakai kereta lembu. Move on, tiada faedah kamu mengungkit perkara yang tidak menguntungkan rakyat Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia. Siapa yang tak kenal dengan Sanusi? Paling lantang, paling berani, tapi kosong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.
Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tipu hela pas, krisis Perlis, rujuk kuasa dan isyarat senyap kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak kali terbukti PAS penuh dengan tipu hela. Apa saja yang dibuat, penuh dengan tipu hela. Ada saja rancangan yang mau dibuat, tapi semuanya tidak berhasil. Tuan-tuan dan puan-puan, krisis politik Perlis tidak wajar dilihat sebagai sekadar pertikaian pengagihan jawatan Exco atau salah faham pentadbiran negeri. Ia sebenarnya membuka tirai kepada corak politik PAS dalam gabungan apabila kuasa tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. Pendekatan yang diambil bukan memperkukuh kerajaan, tetapi mencipta tekanan melalui sikap berkecuali yang disengajakan. Keputusan PAS untuk tidak menyertai barisan Exco Kerajaan Negeri Perlis, namun pada masa yang sama kekal sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kerajaan, menimbulkan persoalan besar tentang komitmen terhadap prinsip tanggungjawab kolektif. Dalam sistem raja berperlembagaan, menyokong kerajaan tetapi enggan memikul amanah eksekutif bukanlah satu bentuk keberanian politik. Sebaliknya, mencerminkan politik rajuk yang melemahkan institusi. Perlis dijadikan medan isyarat bahawa PAS bersedia menjarakkan diri daripada tanggungjawab pentadbiran apabila tuntutan kuasa tidak dipenuhi sepenuhnya, tetapi masih mahu kekal dalam orbit kerajaan demi pengaruh politik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan soal prinsip Islam atau integriti takbir urus, tetapi ini soal strategi tekanan. Namun lebih penting, krisis Perlis perlu dibaca bersama satu perkembangan yang lebih besar di peringkat nasional. Usaha berterusan PAS untuk membentuk semula pintu muafakat nasional MN dengan UMNO, walaupun pakatan itu pernah mereka tinggalkan dan dikuburkan sendiri apabila kuasa persekutuan dapat dicapai melalui Perikatan Nasional PN.
Tokoh-tokoh utama PAS seperti Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Tuan Ibrahim Tuan Man dan Taqiyuddin Hasan tidak pernah menutup sepenuhnya naratif perpaduan ummah. Di peringkat lapangan pula, tokoh-tokoh seperti Sahidan Kasim, Fadli Syari, Afnan Taib secara konsisten meniupkan sentimen bahawa kerjasama dengan UMNO perlu dipertimbangkan semula seolah-olah PN hanyalah satu fasa peralihan. Lebih licik, PAS turut memanfaatkan peranan orang tengah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dilihat sama ada secara sedar atau tidak menjadi jambatan emosi dalam skrip ini demi melunakkan akar umbi UMNO. Serangan berulang terhadap rakan dalam kerajaan perpaduan, retorik keras terhadap DAP, dan usaha membakar sentimen akar umbi UMNO semuanya selari dengan agenda PAS untuk menyediakan pelamin muafakat nasional. PAS sebenarnya memerhati dari jauh. Jika berjaya, PAS menang besar. Jika gagal, PAS masih boleh berlindung di bawah Perikatan Nasional PN. Isyarat politik yang dihantar kepada Bersatu dan PN melalui semua perkembangan ini semakin jelas. Kesetiaan PAS terhadap gabungan bukan bersifat mutlak tetapi bersyarat. Dalam bahasa politik yang berlapik tetapi tegas, mesejnya mudah difahami. PAS sentiasa menyediakan pelan alternatif dan tidak terikat sepenuhnya kepada satu gabungan. Atau dengan bahasa politik yang tidak berselindung, pergi mampus kamu Bersatu dan PN, kami ada pilihan lain. Inilah sebab utama mengapa PN gagal membina halat tuju nasional yang jelas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa komitmen jangka panjang, tiada kesungguhan merangka dasar ekonomi berimpak tinggi, reformasi institusi atau pelandaian saing negara. Sebaliknya, ruang awam terus dibanjiri retorik agama dan sentimen emosi yang menutup kekosongan idea. Apa yang berlaku di Perlis mengesahkan pola ini. Jika sesebuah kerajaan negeri sanggup dijadikan medan tekanan politik, sukar untuk rakyat diyakinkan bahawa pendekatan berbeza akan diambil di peringkat persekutuan. Politik seperti ini bukan sahaja melemahkan kerajaan, malah menghakis keyakinan rakyat terhadap kestabilan pentadbiran. Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO pernah melalui episod pengkhianatan muafakat nasional MN. Kini PN dan Bersatu berdepan ujian yang sama. Persoalannya bukan lagi tentang siapa betul atau salah, tetapi siapa sedang dimanipulasi dan untuk tujuan apa. Memperalatkan agama untuk mengabsahkan semua ini hanya menambahkan kerosakan. Islam menuntut amanah, kejujuran dan kesediaan memikul tanggung jawab, bukan politik berkecuali yang disengajakan apabila kuasa tidak memihak. Di sinilah persoalan maut yang tidak boleh dielakkan perlu ditujukan secara terus. Apakah kepimpinan Bersatu benar-benar percaya PAS melihat PN sebagai rakan strategi jangka panjang atau sekadar kenderaan sementara? Dan kepada pemuda UMNO, adakah peranan yang dimainkan hari ini benar-benar demi masa depan parti dan negara? Atau sekadar membuka laluan kepada pengulangan sejarah yang pernah mengorbankan UMNO sendiri? UMNO perlu meneliti dalam-dalaman UMNO sendiri yang menjadi duri dalam daging dan gunting dalam lipatan untuk menjayakan agenda PAS. Hasrat tersirat mereka hanyalah diri mereka sendiri, bukan negara, dengan hanya menunggang PN dan UMNO dan ironinya menunggang agama sebagai kenderaan utama mereka. Perlis telah memberi isyarat awal. Soalnya kini, siapakah yang benar-benar berani membacanya sebelum semuanya sudah terlambat? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir.
Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau Anda berminat untuk beli, tekan ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.